syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya atas kehidupan kita pada pagi ini. Sebab itu sunnah yang Nabi ajar kepada kita, buka je mata, tanda kita hidup, kita celik, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tengok Nabi ajar kita, ahyana, hayat, hidup. Lepas makan, alhamdulillah allazi at'amana, yang bagi makan. Ni buka mata, celik, boleh dengar suara azan pun semua, tarhim masjid, alhamdulillah allazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah bagi peluang untuk kita hidup lagi pada hari Rabu ini. Alhamdulillah. Besok buka mata sama juga. Segala puji bagi Allah yang telah bagi kita hidup lagi. Tidak ada siapa-siapa boleh bagi kita hidup melainkan Allah. Ada orang tidak boleh bangun dah, walaupun dia tak mati. Besok tidak boleh bangun tidur, koma. Ada sahabat saya koma dah 7 bulan, koma 7 bulan. Bila segi ziarah dia, ustaz juga, ustaz, Assalamualaikum ustaz, dia tak ada jawab. Tak jawab, tak nampak respon apa-apalah. Dia tutup mata, bernafas, tepuk sini, masuk susu apa semua. Bila kita, saya datang ramai lah macam ni lah, muslimat, habis kelas muslimat pergi ziarah, jadi muslimat ramai lah, lebih 10 orang. Bila kita, ustaz doa ustaz, saya pun doa ruqyah, doa sihat, beri kesihatan kepada si sakit tu, amin, perempuan belakang. Habis doa, dia macam sebab terbuka mulut, macam orang tua kan, kalau dia sebab gitu, tapi suara tak keluar, tapi mulut tu buka. Dia dengar, tapi malangnya dia tidak boleh bangun, tidak boleh buka mata, tapi dia dengar. Kita buka mata, boleh bangun, alhamdulillah. Allah Ta'ala ajar kita melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatnya kehidupan. Sebab itu kita sedih ada orang bunuh diri, sedih. Orang yang mati nak hidup, orang yang dah mati minta dengan Allah hidup balik. Ya Allah, kalau kita baca dalam surah Sejadah, katakanlah surah Sejadah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ketika mana orang-orang berdosa dalam belum masuk neraka lagi ni, orang-orang berdosa, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka, yakni Allah, tunduk kepala. Ulama tafsir kata apa? Sebab dia malu pada Allah. Tunduk kepala, dulu derhaka kepada Allah masa hidup atas dunia, kurang hajar dengan Allah, biadab dengan Allah, buat main-main dengan Allah, langgar perintah Allah. Sekarang baru tahu siapa Allah tu sebenarnya. Tunduk malu sambil berkata Rabbana, baru tahu Tuhan tu, Allah tu Tuhan dia. Dulu tak sembah Allah pun, ataupun dulu main-main dengan Allah, semayang pun tidak. Bila dah mati, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami sudah lihat, kami sudah nampak. Ulama-ulama tafsir bila mensyarahkan ayat ini menyatakan bahawa apa yang mereka nampak? Mereka nampak api neraka dah. Mereka tak nampak lain. Hak paling besar api neraka lah bagi orang berdosa pada hari kiamat ataupun lepas mati. Paling hak nampak api neraka. Absarna, ya Allah, takutnya api neraka, ya Allah. Bayangkan api dunia pun kita nampak menakutkan, ni api neraka 70 kali ganda lagi menakutkan, dengan merah, dengan hitamnya api tu. Wasami'na, ya Allah, kami telah dengar. Dengar apa? Kata ulama tafsir, kami sudah mendengar suara api neraka tu tunggu nak memamak kami, nak meratah kami. Tuan-tuan dengar kan, kalau rumah dibakar, rumah tu terbakar, api sedap je meratah, sedap kan? Ya Allah, sedapnya dia makan rumah tu. Tinggal-tinggal tak ada rumah dah, tinggal abu dia makan. Bunyi api tu makan atas dunia pun takut dah.
Bayangkan sekali dia ratah tuan-tuan berapa hektar hutan di Australia tu. Itu baru api dunia tu. Dia ratah habis pokok-pokok, dengan binatang pun habis mampus. Ini kan api neraka 70 kali ganda, suaranya menakutkan. Kita dengar api dunia top, api neraka 70 kali ganda suaranya pun. Lagi dahsyat, lagi menakutkan. Habis tu kamu dah lihat, kamu dah dengar, apa lagi cakap? Farji'na na'mal salihah, wahai Tuhan kami, maka dengan sebab itu kami merayu, kembalikan semula kami hidup atas dunia. Minta dengan Allah, nak apa? Dah tengok, dah dengar, nak apa? Kami nak hidup balik. Hak mati nak hidup balik. Hidup balik. Nak buat apa hidup balik? Na'mal salihah, kami nak beramal soleh. Dulu kami tidak soleh, kami langgar perintah-Mu ya Allah, kami sia-siakan syariat-Mu ya Allah, kami main-mainkan akidah-Mu ya Allah. Sekarang kami nak taubat, kami nak hidup balik, bagilah peluang ya Allah. Kenapa sekarang? Inna muqinu, sebab sekarang kami sudah yakin. Sebab apa? Dah nampak neraka, sudah nampak dia tu salah. Dia ingat dia betul atas dunia. Bercakap sedap atas dunia, Masya Allah, yang ni tak betul, agama tak betul, akidah ni tak betul, jawi tak betul, jakim tak betul, apalagi semua tak betul. Nampak semua tak betul lah. Kalau orang tak sembahyang ikut suka dia lah. Kalau untuk buat minum arak ikut suka dia lah. Itu hadir dengan Allah. Kalau kita maksiat tu semua urusan peribadi dengan Allah. Jangan tak lah kita nak sekat-sekat dia nak kahwin sama sejenis, ikut suka dia lah. Pandai cakap atas dunia kan. Bila mati di hari akhirat baru tahu salah rupanya. Nak buat apa? Nak hidup balik, boleh tak? Please lah Allah, please lah. Second time kami confirm kami akan beramal soleh. Tapi tidak ada peluang kedua dah. Peluang kedua hanya hidup atas dunia. Peluang kedua, selagi buka mata bernafas, Tuhan bagi peluang. Dah tutup mata buat selama-lama tidak bernafas, tidak ada lagi peluang. Tak ada, tutup dah. Sebab itu taubat tuan-tuan, dia tutup dengan dua perkara. Sama ada kiamat alam ini ataupun kiamat manusia itu sendiri. Dah kiamat, kerana habis dah, hancur dah, hancur alam ataupun hancur manusia, tutup pintu taubat. Allah Ta'ala bagi kita peluang. Tiap-tiap hari buka mata bagi peluang, buka mata pagi-pagi bagi peluang. Kita tak sedar. Sebab itu kena sedarkan diri kita. Alhamdulillah hari ni, tahun ni kita dah masuk tahun 2020. Tahun 2020, umur kita kalau ikut angka dia bertambah. Ikut angka atas dunia dia bertambah. Ikut angka yang ada di Lauh Mahfuz kita makin berkurang. Ikut angka dalam surat beranak makin bertambah. Ikut angka dalam simpanan Allah, umur kita makin kurang. Sebab kita dah guna dah. Perempuan dah guna berapa banyak umur? 70, 60, 50. Kita dah guna dah. Artinya makin kuat. Tuan-tuan isi minyak penuh. Tuan-tuan pun bawa kereta sampai ke Terengganu, berapa bar lagi ada? Sikit tinggal. Itulah umur kita. Perjalanan hidup tu ibarat sampai Terengganu dah, jauh dah. Maknanya kita kena sedar. Tuan-puan lagilah kena sedar. Saya boleh lagi ikut adat. Mati dia tak kira muda tua, tapi ikut adat. Kita cakap ikut adat, kebiasaannya begitu. Mati dia tak kira sihat sakit, mati dia tak kira kaya miskin, mati dia tak kira orang besar orang kecil, dia mati tak kira pegawai tinggi pegawai rendah. Datang masanya, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan berkurang ataupun cepat ataupun terlewat satu saat ataupun terlebih satu saat. Pada pagi ini itu baru mukadimah. Setengah jam lagi ada ya. Pukul 11 berhentilah. Ya, semua ada hal masing-masing ya. Saya nak sebut tahun baru ni, Januari kira baru lagi lah. Baru 14 kan? 15 dah. Oh, saya terlewat satu hari ya. 15 Januari, baru setengah bulan Januari. Cuba kita buat satu perubahan. Dia tak kira lah bulan hijrah ke tahun Masihi ke, tak ada masalah.
Kalau orang ahli motivasi, pakar psikologi, motivator, kaunselor, dia akan cadangkan bila nak buat perubahan, nak buat sekarang. Mungkin orang kata, Allah Ustaz sekarang, so dia akan cari, dipanggil satu saat yang orang putih panggil the perfect moment. The perfect moment ni tuan-tuan, itu yang paling penting dalam hidup kita. Sempena hari lahir yang ke 70 nak berubah, dah lewat sangat lah tu. Sempena, yelah, saya nak, bila puan nak berubah, saya nak berubah setelah saya berkahwin. Saya akan berubah, saya akan pakai tudung, pakai niqab, pakai tutup aurat. Sekarang biar dulu, sebab saya nak enjoy dulu. Dah kahwin, dah jadi isteri orang, saya akan berubah. Awak bila nak berubah, saya akan berubah. Saya tidak akan ambil rasuah setelah saya balik haji nanti. Dia akan jadi perfect moment tu. Mana satu saat yang sesuai dalam hidup dia. Ada orang bila dah pencen dia nak berubah. InsyaAllah bila saya dah pencen, saya akan selalu datang ke masjid. Saya akan datang kelas contohnya. Sekarang saya sibuk, minta maaf. Bila nak berubah, setelah saya dapat cucu, saya akan berubah. Jadi bila balik haji, balik umrah, itu the perfect moment dipanggil. Termasuklah awal tahun baru, sama ada baru Masihi ataupun baru Hijrah, tak ada masalah. Yang penting sebenarnya kita berubah. Dan yang paling penting dalam perubahan kita ialah satu benda yang sangat penting dalam hidup kita, dunia akhirat, ialah persoalan yang berkaitan dengan akhlak. Sebab dia menjadi perutusan Nabi Muhammad SAW ke dunia ini. Nabi sebut apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab itu bila kita diutuskan untuk tahun 2020 ni, hidup lagi, boleh sambut lagi 2020, maka tengok akhlak kita. Akhlak kita makin mulia ke makin hina, makin teruk, makin buruk, ataupun makin terpuji, ataupun makin terkeji. Cek dalam hidup kita. Kita tak ada kata kita baik. Walaupun orang nampak kita baik, baiklah. Hanya kita yang tahu kita ni baik ke tak baik. Hanya kita yang tahu kita baik ke tak baik. Betul orang tanya Ibrahim bin Adham, sejak bila Tuan kenal Tuhan Allah yang sebenar-benarnya? Dia kata baru 10 tahun. Padahal umurnya dah 60-70 dah. Orang tanya dia, sejak bila awak kenal Tuhan awak? 10 tahun lepas baru saya kenal Tuhan saya. Tak ada masalah, dia mengaku. Sebelum ni dia tak kenal. Contohnya apa? Tengok diri kita semayang main-main, akhlak dalam solat. Akhlak dalam solat dari segi fizikal pun nampak dah. Fizikal kadang-kadang pakai plekat selai je. Padahal bila saya baca Instagram yang di Pertuan Agong, dia kata apa? Dia kata beta adalah raja dunia. Allah raja segala raja, dia kata. Jadi kalau kamu mati, kamu akan jumpa Maharaja beta. Dia tempelak lah orang-orang yang sedang mempertikaikan agama Islam sekarang. Tapi saya tertarik dengan ayat dia tu. Dia kata beta raja dunia, Allah tu raja segala raja. Masya Allah. Kalau kita jumpa sultan, jumpa raja menghadap di istana dia, tuan-tuan, apa kita buat? Pakaian macam mana? Agak-agak perempuan pakai macam ni ya? Oi, tak ada. Confirm pakaian baru, abaya, ya? Yang termoden, yang ada lip-lap tu, butang-butang tak apalah, labuci ke apa tak tahulah. Datang peti mati terus, kena kilap apa semua kan. Banyaknya lip-lap tu. Tapi itulah, nak jumpa raja sehari tu pakai pun. Saya ingat saya sendiri pun pakai. Nak menghadap sultan. Ya ustaz, pakai macam mana? Ustaz masuk istana kena pakai baju kebangsaan. Baju warna apa? Warna hitam. Pergi kedai Tuan Syekh, cari baju saiz cari, biar kena kemas lah, tak nak longgar-longgar gitu. Kemas. Okey, ni okey. Saiz apa ni? Okey. Saiz M. Oh cantik, saiz M. Lepas tu pakai sampai, dia tak sampai biasa hijau, kuning, biru. Tak boleh ustaz. Ia macam songket tu.
Wah, tengok 3,000 ni 5,000. Tak ada ratus-ratus, 300 ada tak? Boleh lihat 300. 300 tu mahal bagi saya. Nak pakai sehari tu je. Beli juga harga paling murah pun. Nak pakai smart ni. Lepas apa? Sultan dengan main-main. Tuan-tuan, songkok boleh? Tak boleh ustaz. Kau pakai tengkolok. Tengkolok dia star tu. Lagi keris. Tengkolok nak pakai buat apa? Tak apalah. Tengkodok ustaz dengan apa keris ustaz sewa je. Sewa. Sanggup sewa tu. Nak masuk, nak menghadap sultan, raja di istana. Sempena hari anugerah darjah kebesaran, pingat-pingat bintang-bintang kebesaran. Masya Allah, tuan-tuan. Bila menghadap Allah, akhlaknya KO. Kan plekat selai. Hak tu plekat tidur tu hak tadi, malam tadi tu. Dia punya belakang ke plekat tu dah spring. Kan akhlak dengan Allah. Walaupun ulama kata apa? Sah. Sebab tutup aurat antara pusat dengan lutut sah, memang sah. Tapi akhlak, kita bincang akhlak ni. Tidak rasa keagungan Allah. Sebab tu Ibrahim bin Adham kata, aku kenal Allah baru 10 tahun yang sudah. Maknanya kalau orang pakai macam tu, dia belum kenal lagi siapa Allah. Dari segi sah sebenarnya. Tapi macam ni nak jumpa aku, ngau rambut serabut serabai, beruh gigi pun tidak, mandi pun tidak, ambil wuduk lebih kurang, pakai plekat yang sama, hafaz jadah, Allahu Akbar, tergau-gau ketiak, tergau-gau kan, macam King Kong pun semua. Sah tapi akhlaknya. Kita bincang ini soal akhlak, tuan-tuan. Akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang sangat disayangi oleh Allah. Manusia yang sangat disayangi oleh Allah, kata Nabi, ahabbu ibadillahi ilallah. Ahabbu ibadillahi ilallah, hamba Allah yang antara ramai-ramai hamba Allah yang paling disayangi di sisi Allah siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Itulah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Orang yang paling bagus akhlaknya. Sebab itu saya nak bawa diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ni kita cuba muhasabah diri, koreksi diri tentang akhlak kita. Kalau ada kita cek akhlak aku kat mana yang tak bagus, ceklah. Jangan cari yang bagus. Cari akhlak yang tak bagus namanya apa? Dengan isteri, dengan suami, dengan anak, dengan Allah, dengan Nabi, dengan jiran. Dengan Nabi pun ya juga. Ya. Tuan-tuan, contoh dengan Nabi. Bila dengan Nabi, tuan-tuan, kita kadang-kadang, saya sebut macam mana ya? Kita tak rasa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Sebab barangkali bukan jadi satu budaya kita, barangkali saya tak tahu. Saya duduk negara Arab, bila belajar, ya, kita kadang-kadang kejutan budaya tu ada, terkejut tengok. Kita Melayu lain, Arab lain, budayanya berbeza. Tapi kejutan budaya tu tidaklah begitu teruk sebagai orang yang belum cukup umur pergi ke negara barat. Lah, kejutan budaya lagi teruk. Hak tu terselak sana, terselak sini. Hak ni lain. Kita tengok orang Arab, dia punya kotor, gitulah, terkejut. Kencing kat dinding. Biasa kencing kat dinding. Orang Arab kan dia pakai jubah, senang. Spender tak pakai. Dia senang kencing, dia selak naik ke atas, dia pancuk kat dinding tu. Sebab tu jangan bersandar di dinding, ya. Hancing. Apa ni? Itu tempat tandas dia. Pokok-pokok jangan duduk bawah pokok, bersandar bawah pokok. Pokok pun jadi mangsa keadaan juga, ya. Dia tembak pokok tu. Bila saya lalu, saya tengok, pelik lah. Kita tak biasa tengok orang kencing mata kata gitu. Orang tua tu, budak-budak tak kira lah. Ni orang tua dia kencing, kita tengok lah. Rasa pelik. Dia tengok saya, dia marah saya. Aib. Dia marah saya. Saya telah melakukan perbuatan aib sebab melihat dia. Pula dah, engkau tak aib, akulah aib. Kejutan budaya. Tapi ada hak bagus. Apa budaya Arab yang bagus?
Budaya Arab yang bagus, mereka rasa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup mereka. Contoh paling senang tuan-tuan. Orang Arab dia suka bergaduh. Orang Arab ni. Kalau dia bercakap sama-sama dia kawan macam bergaduh. Wah, masya-Allah, masya-Allah, neraka jahanam apa semua keluar. Tapi tengok dia tak bertumbuk. Dia cakap aja macam nak bergaduh. Keluar hilir satu baldi. Tentang masya-Allah, malam. Iblis semua keluar. Bila bergaduh dua orang macam tu, datang seorang hamba Allah agak lebay sikit. Datang duduk tengah-tengah. Ya Syekh, sallu ala Nabi. Ayat dia. Sallu ala Nabi. Maksudnya, selawatlah kamu berdua ke atas Nabi. Terus diam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terus diam, tak bergaduh dah. Sebab Nabi datang bawa akhlak yang mulia. Nabi datang mendamaikan dua orang bergaduh. Jadi itu yang tak berlaku kat Malaysia. Tak berlaku, tuan-tuan. Kita tengah bergaduh, ada orang datang, salam Nabi. Salam Nabi tu kena pukul dulu. Pum. Jangan masuk campur. Salam Nabi. Dia tak nampak itu akhlak dengan Rasulullah tu. Sebut nama Nabi pun kita rasa segan, malunya. Bergaduh sebut nama Nabi tu. Ada nilai pada sallu ala Nabi di kalangan orang Arab. Orang Arab marah-marah kita. Saya sebenarnya orang Arab marah. Ya Syekh, sallu ala Nabi. Diam dia. Iya. Itu mudah dia. Akak-akak kalau pergi Tanah Haram, pergi Masjid Haram, Masjid Nabawi ke, pergi ke Aqsa ke apa ke, Mesir ke, negara Arab. Kalau dia marah, kalau kata apa, ya Syekh, sallu ala Nabi. Diam dia. Mati kutu dia. Dia pun senyum balik. Mungkin dia bagi kita duit ke apa. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, kita berakhlak ni. Kalau tadi saya sebut, Nabi sebut Allah sangat sayang pada hamba-Nya yang berakhlak mulia. Nabi pun sebut dalam sebuah hadis baginda, Nabi kata apa? Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku sayang, kata Nabi, wa aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat dengan aku tempat duduknya pada hari kiamat. Kenapa Nabi kata pada hari kiamat? Sebab kalau Nabi kata di dunia, sahabat kita tak masuk. Orang paling dekat duduk dengan Nabi di dunia ni sahabat-sahabat, isteri Nabi, ahlul bait, cucu Nabi, menantu Nabi. Dan kita tak sempat hidup dengan Nabi di dunia, maka kita tak termasuk senarai itu. Tapi Nabi ni manusia bawa rahmatan lil alamin. Hadisnya pun bawa rahmat. Dia kata apa? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling aku sayang di kalangan kamu dan orang yang paling dekat dengan aku tempat duduknya pada hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Hak tu Nabi sayang, hak tu paling dekat seat dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita subhanallah, tuan-tuan ya, tengok ya. Kita pergi Masjidin Nabawi, muslimat. Pergi Masjidin Nabawi. Masuk Masjid Nabi, puan-puan duduk kat mana? Duduk kat mana? Masuk Masjid Nabi, puan-puan duduk kat mana? Kat mana? Kat mana? Raudah. Raudah. Sebab Nabi sebut antara mimbarku dengan rumahku ialah taman syurga. Kita cuba cari timing tu kat mana nak pergi, bila nak buka raudah untuk perempuan kan. Kita pun carilah mutawifah perempuan mana, ustazah apa semua masuk raudah, dia bawa kita masuk duduk dalam raudah. Masya Allah. Tak sama tempat lain, sebab tu Nabi sebut taman syurga, raudah tu. Tuan-tuan, so atas dunia pun kita pilih tempat. Pilih tempat. Di dunia ada tempat yang bagus. Kalau masjid ada raudah, sah yang pertama. Bagi orang laki-laki lah, sah perempuan lah, hak laki-laki sah yang pertama. Tempat duduknya. Kalau panggung wayang, sah yang ke bawah, belakang sekali kan, bukan depan. Sah pertama buat apa, tengok suara itu terlenggok kan. Belakang. Kalau stadium tengok bola, sah yang ke mana? Depan. Lain. Tengok sah, itu tempat duduk atas dunia.
Okey, dalam flight naik emas, perempuan duduk kat mana? Depan. Kalau naik Firefly, belakang. Pandai pula pilih. Cuba pilih tempat duduk kita pada hari akhirat pula. Kat mana duduk? Sebelah Nabi. Siapa-siapa duduk sebelah Nabi, selamat dia. Selamat. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku, kata Nabi, orang yang paling bagus akhlaknya. 2020 akan melakarkan untuk kita memiliki akhlak yang bagus, paling bagus. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi, akhlak dengan suami, akhlak dengan isteri, akhlak dengan anak-anak, akhlak dengan cucu, akhlak dengan jiran, akhlak dengan semua orang, akhlak dengan staf, akhlak dengan kucing, dengan binatang-binatang yang lain. Ada akhlak? Bukan tak ada akhlak, ada akhlak. Sebab itu tengok ya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat-sahabat macam kehilangan guru lah. Nak guru dengan siapa lah? Dulu kalau ada masalah tanya Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, nak tanya siapa? Tanya siapa? Aisyah lah manusia paling rapat dengan Nabi kan. Jadi kalau Nabi nak bercakap, nak berbuat dengan Aisyah, Nabi nak luahkan perasaan dengan Aisyah, Nabi nak apa lagi? Semua dengan Aisyah. Nabi melakukan sesuatu pun dengan Aisyah. Dan Aisyah semua tu tempat rekod. Tempat rekod segala peristiwa, segala percakapan, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pun pergi rumah Aisyah, tanya macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu soalan dia. Sahabat laki-laki tanya Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawapan Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Nak tengok Al-Quran mengajar kita makan, tengok Nabi. Nak tengok Al-Quran mengajar kita bermasyarakat, tengok Nabi. Nak tengok Al-Quran mengajar kita hubungan dengan orang kafir, tengok Nabi. Nak tengok Al-Quran mengajar kita menjadi seorang pemimpin, tengok Nabi. Nak tengok Quran mengajar kita sebagai seorang suami, tengok Nabi. Nak tengok Quran mengajar kita sebagai seorang jiran, tengok Nabi. Itu nak akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Sebab itu 2020 tuan-tuan, kita kena perhebatkan ilmu kita. Terutamanya ilmu tentang Quran dan hadis. Sebab saya yakinlah ilmu-ilmu lain tu perempuan sudah menjiwai dan mahir. Kalau bab masak tu tutup mata je campak. Dah siap dah? Dah siap dah. Wah, sedap lah mak masak. Main campak-campak je. Tapi Quran dan hadis jangan campak-campak. Kena belajar betul-betul. Tengok akhlak Nabi macam mana. Puan-puan dirahmati Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Nabi ni dah lah orang cantik, akhlak pun cantik, fizikal cantik, akhlak cantik. Manusia kalau dia teruk tuan-tuan ya, fizikal teruk, akhlak pun teruk. Teruk tu biar cantik sama cantik. Kita pakai baju cantik, akhlak kita kena cantik. Pakai baju cantik, mulut sumpah seranah, tak cantik. Pakai jubah cantik tapi duduk kumpul ramai-ramai, dia membawang. Dulu membawang, sekarang dipanggil apa? Membangkai. Bawang kan bagus ya? Kata bagus bawang ni. Ada? Mahal. Bawang mahal sekarang ni. Iya. Sebab dengan cerita bawang dengan influenza A tu, dia ada bagus, penawar katanya kan? Sebab tu mahal. Baguslah. Benda yang mahal tu biasanya bagus. Biasanya lah ya. Okey. Akhlak yang mulia ni, tengok di mana tempat duduknya. Nabi kata paling dekat dengan aku. Nabi kat mana syurga dia? Syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Okey. Nabi sebut apa? Tengok dalam hadis yang lain, dia macam dia sama ya. Nabi sebut dalam sebuah hadis, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mura'a wa in kana muhiqqa. Aku jamin kata Nabi,
sebuah istana, banglo, rumah dalam syurga, tapi di pinggir syurga, di tepi syurga. Syurga tu luas. Dapat tepi-tepi pun tak apa dah, endlock corner lock ke, tepi-tepi bukan tengah ni. Kita kalau boleh yang paling mahal tengah. Yang tengah tu paling mahal, dipanggil segitiga emas kat situ ya. Tepi-tepi tu harga rumah pun murah. Tepi kan, hak tengah-tengah ni mahal. Kena pula ada kondominium kan. Kondominium tu hak paling tinggi, paling mahal, atas sekali tu. Dapat tengok macam-macam, dapat tengok kapal terbang, helikopter lalu tepi dia kan. Dia tinggi, hati paling mahal. Jadi sebenarnya Nabi kata apa? Aku jamin sebuah banglo, rumah, istana di pinggir syurga. Untuk siapa? Jamin untuk siapa? Untuk orang yang sanggup meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Perdebatan macam mana ni? Perdebatan sekiranya kalau berdebat memutuskan hubungan silaturahim, sekiranya kalau berdebat memutuskan hubungan kawan, sekiranya berdebat banyak risiko mudarat. Mana tak payah berdebat lah, walaupun kita betul. Kita tahu dah kalau berdebat dengan orang tu tak guna, tak payah. Tapi kalau berdebat dengan orang kafir, kena. Yes, kena. Tak apa. Ni berdebat sama-sama, kita berdebat, akhirnya masa muka. Jadi dua tim dalam masjid ni. Ada tim saya, ada tim ustaz, katakanlah ya. Jadi tak seronok sebab kita berdebat je. Sebab kita kadang-kadang bila berdebat, kita tak kontrol emosi. Akhirnya kita berdebat nak kalahkan kawan. Bila kalahkan kawan, maka aiblah dia. Sebab itu kata Imam Syafi'i, aku berdebat dengan orang bukan nak suruh aku menang. Aku berdebat ialah untuk angkat kebenaran tu je. Yang benar ni yang benar, tapi still kawan. Bukan nak kalahkan orang dah. Tapi hari ni ramai kalau berdebat, setakat ni ilmu nak berdebat dengan orang, tengok kitab aku. Tengok, riak pun ada, ujub pun ada dah, sombong pun ada. Tak boleh. Sebab tu bila Nabi kata apa? Aku jamin sebuah rumah di pinggir syurga bagi orang yang sanggup tinggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Contoh kita duduk gaduh dengan orang ya. Gaduh katalah dalam bab masak-masak lah ya. Bab masak-masak ni kata alah tom yam tak payah berserai, sedap. Kita kata bubur serai baru sedap, tak payah bubur, tak payah debat ikut suka mung. Kalau aku masak, aku bubur serai, bagus kan, tak payah berdebat. Dengan jiran tak payah berdebat. Lama-lama putus hubungan kejiranan, akhirnya tak tegur siapa, mudarat lagi besar. Sedangkan bila kita sakit, perlukan jiran. Berlaku kematian, perlukan jiran. Berlaku kebakaran, perlukan bantuan jiran. Kita outstation, isteri kita nak beranak, telefon jiran. Abang nak beranak, kejap, aku telefon Ali sebelah rumah. Tapi Ali bergaduh aku semalam. Sudah. Okey, nombor 2 kata Nabi, hadis ni panjang. Dia kata apa? Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Dan aku jamin sebuah rumah, banglo, istana di tengah syurga. Tengah syurga tu. Liman tarakal kadhib, bagi orang yang boleh tinggalkan cakap bohong. Wa in kana maziha, sekalipun dia sedang buat lawak, dia sedang bergurau. Kita kalau buat lawak, bergurau, kita bohong. Nampak tak? Nabi kata, aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga bagi orang yang tidak berbohong walaupun ketika tengah bergurau. Contoh ya. Akak ajah nak umur biarlah rahsia. 70 ngam 70 ngam 73. Saya pun jumpa akak, saya lupalah akak cakap berapa umur akak itu, berapa umur akak? 37. Bohong tak?
tapi dia bergurau. Hak tu Nabi cakap ni. Nabi cakap ni. Dia sanggup tinggalkan berbohong walaupun ketika bergurau. Jadi berapa muakat? 73. Itu tak bohong. 37 bohong tapi dia bergurau. Nabi kata tinggalkan. Sebab Nabi bergurau tapi Nabi cakap betul. Datang seorang perempuan tua, dia kata, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya dapat masuk syurga. Nabi kata, orang tua tak ada dalam syurga. Orang tua tak ada dalam syurga. Orang tua tu beredam nangis dah. Sedih. Nabi pun terkejut juga. Dia tak faham ni, dia salah faham ni. Maka dia beritahu, Nabi tu seorang sahabat beritahu makcik tu, orang tua tak ada dalam syurga. Nanti orang tua nak masuk syurga, Allah mudahkan balik. Sebab tu orang tua tak ada dalam syurga. Bila makcik tu dengar balik, sahabat Nabi beritahu mafhum kata-kata Nabi tadi, boleh dia ceria balik, dia suka balik. Nabi cakap betul tak? Betul. Orang tua tak ada dalam syurga walaupun Nabi bergurau. Kita bergurau, ya Allah, bergurau biawak. Menghirih perasaan terus. Bang, kejap bang. Duduk dia. Atas belakang bang. Bunyi kan. Ada apa? Tak ada apa-apa. Gurau tapi bohong. Ada apa? Kejap. Ada apa? Tak ada apa-apa. Itu bahaya. Ini kena ingat. Nabi kata maknanya kalau nak bergurau cakap betul. Hajah masak apa kat rumah? Kari apa? Zirafah. Biar betul aja. Ada kari ayam je. Dia bergurau tapi cakap bohong. Yang ketiga, saya sebutkan tadi, tengah-tengah syurga ni dia ada contoh macam tadilah, segitiga emas. Dia ada bangunan kondominium. Ada apartmen kondo lah yang tinggi. Okey. Nabi kata apa? Wa bi baitin fi a'lal jannah. Aku jamin sebuah banglo istana syurga yang paling tinggi sekali. Paling tinggi a'lal jannah. Syurga yang paling tinggi untuk siapa? Liman hasuna khuluquhu. Aku jamin syurga paling tinggi bagi orang yang paling bagus akhlaknya. Tu je, paling bagus akhlaknya. Kita nak meludah pun kita tengok orang. Nak meludah tu akhlak tu, jaga tu. Nak meludah ni, tengok orang dulu tu akhlaknya bagus. Ini tidak. Orang tengah makan, sedap-sedap dia pergi kat sini, dia meludah. Kawan tengah geli ya. Banyak kali tu. Orang tengah sebelah dia je meja. Ni berlaku sungguh ni, nak berlaku sungguh. Pakcik tua dia tak kira orang. Dia kira dia pakcik, dia pakji, dia berkuasa lah. Dia tak kira orang tengah makan ni, kenduri kat masjid. Lepas baca Yasin malam Jumaat, makan ramai-ramai kan, ada sing kat tiang tu. Banyak tu. Jadi orang dah geli nak makan dah. Duk fikir dia punya kahak dia pun. Sampai kadang terbayang kahak hijau ada ulat pun semua kan. Jadi ada seorang dia tak tahan. Dia kata, "Woi Pak Haji, kita orang dah geli ni, duk kahak-kahak, lebih baik berak terus je." Geram sungguh. Kalau cakap elok-elok tak faham Pak Haji tu. Berak terus lah, senang lagi bagus. Betul, nak meludah tengok dulu, takut terganggu orang akhlak kita tu. Masya Allah, tuan-tuan. Itu pun fail di kalangan kadang-kadang orang yang beragama Islam. Ya, sebab dia tak belajar. Dia belajar tentang barangkali benda lain. Benda akhlak ni fail banyak, tuan-tuan, dalam kehidupan kita. Sebab tu saya kata banyak kali, ya, ada seorang perempuan lebam biji mata. Saya tanya, kenapa lebam ni? Dah ustaz, saya jatuh tangga. Jangan bohong, jatuh tangga lain. Ni lebam kena tumbuk ni. Siapa tumbuk awak? Saya ni outspoken sikit. Siapa tumbuk?
Dah, Ustaz jangan cerita siapa-siapa tau. Jangan cerita siapa-siapa tau. Yang tumbuk saya suami saya. Suami awak AJK masjid yang jemput saya ceramah tu ke? Ya Ustaz. Oh, nyamai. Nama AJK masjid tumbuk bini. Ya Allah, tak betul lah macam tu. Biarlah kita buat satu yang betul, ya. Sebab kita ni AJK masjid contoh dalam masyarakat. Walaupun dengan anak bini, kadang-kadang di masjid, subhanallah, dengan langkah jubahnya, ada pakai kain serban lagi, ada lagi punya ridap pula selendang kat sini, masya-Allah. Tengok belakang, ya, macam wali Allah. Tengok depan macam Habib, masya-Allah, ya. Buat tasbih kat tangan, subhanallah, subhanallah, jalan kat masjid. Hebat Pak Haji ni. Balik ke rumah, dengar je motosikal sampai, berlari anak-anak masuk bilik. Isteri pun diam, sebab yang datang tu bukan suami, bukan Pak Haji, tetapi harimau. Menakutkan. Sebab akhlak tadi lah. Apa salahnya? Bila dengar motor ayah ni, anak berlari, ayah balik, seronoknya. Tahu tak? Ini pekat lagi habis. Dengan bini pun menyorok bawah bantal. Harimau ni. Tak, harimau. Bukan mak, singa. Subhanallah. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Nabi SAW pernah ditanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah yang boleh menyebabkan manusia ni ramai masuk syurga? Faqal taqwallah wa husnul khuluq. Manusia ni ramai masuk syurga dengan sebab dua benda. Dia bertakwa kepada Allah, yang kedua dia berakhlak mulia. Kalau takwa saja tanpa akhlak tak jadi. Takwa dalam masjid bukan main, dalam masjid At-Taqwa namanya. Dia pun namanya Muhammad At-Taqwa. Duduk dalam masjid wirid-wirid, memang bertakwa, sembahyang awal, awal waktu, solat berjemaah, sebab pakaiannya hebat. Tapi bila keluar masjid je, ludah kiri kanan, menyumpah orang, oi, kau tak sembahyang berjemaah, kami sembahyang kat rumah dengan mak ayah. Munafik. Sedap kata orang munafik kan. Lalu tengok pula orang pakai free hair. Kau ni ahli neraka lah kau ni. Tengok orang pula jual apa semua kan, sampai kadang-kadang dalam keadaan menjual tu selak kain sikit. Fasik. Semua orang tak betul, dia seorang betul. Itu kan bukan husnul khuluq. Saya pernah pergi umrah. Bagus mutawif ni. Satu, kadang bukan budaya kita. Kita tegur orang kan, nak tegur orang bukan budaya kita. Jadi kalau orang tu ada sikit kesalahan, kita kata biar sikit je. Ada satu kali jemaah umrah perempuan, dia pun tak perasan, dia pakai telekong, pakai tudung lah. Pakai tudung tu, tudung tertarik ke atas sikit, nampaklah rambut gitu. Jadi orang lah rambut sikit je, tak kisah sangat lah, bukan nak semayang pun, jalan-jalan pergi ziarah Bukit Uhud, ya, pergi naik unta gitulah. Mutawif ni dia orang Patani, kuat agama. Mutawif ni orang Patani, kuat agama. Jadi budaya tak sama budaya kita, setengah-setengah tu. Orang petani dia lain, sebab dia ramai tok guru babah kat petani ni, dia terdidik dengan pondok-pondok. Dia tengok jemaah, kata, ustazah, rambut. Dengan tegas, rambut. Ustazah pun betul duduk tarik. Depan saya tengok tu, bagus. Nak beritanya tuan-tuan, ialah akhlak dengan orang. Jangan kata, ustazah masuk neraka ke? Kenapa pula ustaz? Saya datang ke Mekah masuk neraka juga ke? Tu rambut tu, kenapa saja nak tunjuk ke orang? Akhlak busuknya mulut dia. Apa salah kau tu, tak sengaja barangkali. Ustazah rambut. Senang kan? So akhlak kena ada walaupun nak tegur orang. Kemudian Nabi ditanya lagi, apakah perkara yang menyebabkan ramai orang masuk neraka? Apa jawab Nabi? Nabi jawab, al-fam wal faraj. Yang menyebabkan ramai masuk neraka ialah dua benda. Tadi dua benda masuk syurga kan? Bertakwa kepada Allah, iaitu apa dia takwa kepada Allah? Orang lelaki tahu sebab pergi sembahyang Jumaat kan? Wahai sedang Jumaat,
sekalian muslimin, malah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa. Tapi akhlak tak ada. Dia kena ada akhlak. Takwa dengan akhlak dia kena seiring sejalan. Boleh masuk syurga. Tapi Nabi sebut, bila ditanya orang, apakah amalan ataupun perkara yang menyebabkan ramai orang masuk neraka? Dua benda juga. Yang pertama ialah al-fam, mulut. Mulut. Jaga mulut. Zip. Mulut ni, kalau tak ada apa-apa cakap, baik duduk diam. Benar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bercakaplah yang baik-baik ataupun diam. Betul, orang beriman, dia nak bercakap, dia fikir dulu. Cakap ni ada kebaikan tak? 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 Fikir dulu. Ada, baru cakap. Jangan main sembuh je. Kita rasa baik kan? Tidak, ada pihak kecil hati, ada pihak terasa hati, ada pihak putus dara, ada pihak putus silaturahim, ada pihak putus jiran. Sebab apa? Mulut. Sebab mulut santan binasa. Sebab mulut, tengok, orang mula dah cakap lama dah. Ada pepatah, ada peribahasa lagi tentang mulut. Yang jahat tak jahat mulut. Baik-baik duduk diam. So, satu, mulut. Jaga mulut. Yang kedua, wal faraj. Apa dia? Apa dia wal faraj tu? Kemaluan. Jaga kemaluan. Kemaluan tu untuk yang berhak saja. Kalau suami untuk isteri, isteri untuk suami. Hari ini kecoh dalam dunia media sosial tentang tadilah akhlak, tentang kemaluan. Letak kat mana? Main dengan orang. Ada cik-cik pula chatting. Siapa orang baca? Siapa tak faham? Siapa yang sebar tu? Cukuplah. Tak payah sebar-sebar. Saya pun tak baca lagi. Tapi orang dah beritahu dah. Ustaz, ada dengar tak Ustaz? Chatting orang ni dengan suami orang dengan apa semua. Chatting macam mana? Dia pun cerita. Dia baca satu-satu kat saya. Ya Allah, siapa sebar ni? Tak baiklah mengaibkan orang. Masya Allah. Nabi sebut apa? Man satara auratan. Siapa-siapa yang menutup keaiban orang lain, satarahullah fi dunya wal akhirah. Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. So sebaliknya, siapa-siapa buka aib orang, Allah Ta'ala akan buka aib dia pula dunia dan akhirat. Tutuplah aib. Aib suami, isteri tutup, jangan bongkar. Sebelum cerai ke, lepas cerai pun jangan bongkar. Kalau boleh jangan bongkar. Aib tersebut kita buka saja nak dedah. Kenapa dedah kan? Saja sonok-sonok, suka-suka, padam muka dia, padan. Tak kenal suami isteri dengan anak kat rumah ni. Lah, kalau dia buka aib tu depan hakim mahkamah syariah sebab nak menuntut hak dia, itu lain. Yang ada hakim, tuan hakim, suami saya kerja gaji besar tapi dah 3 tahun tak bagi nafkah zahir dari saya. Belanja anak sekolah saya tanggung. Saya nak tuntut hak saya. Boleh. Itu mendedahkan aib suami. Tak apa, sebab nak tuntut hak kita. Ini dah bercerai ataupun dah lepas bercerai, tiba-tiba cerita hak suami aib. Tak payahlah. Tak payah. Tidak ada kesudahan. Sengaja nak puaskan hati kita. Biar sonok, biar padam muka. Perempuan tu biar padam muka juga. Allah. Kesian ya. Kita kena ingat. Allah Ta'ala sifat dia apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Mula-mula nak baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih Allah, sayang Allah, rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Orang dah bunuh 100 orang, Allah masih lagi beri peluang kepada dia untuk bertaubat. Kenapa kita buka aib dia? Bagi peluang dia bertaubat. Bagi peluang. Tak mau dedahkan, saya nak bagi peluang dia bertaubat. Pasal Allah Ta'ala bagi peluang. 100 orang Nabi sebut sebuah hadis, dah bunuh 100 orang dah. Akhirnya bila dia mati tengah-tengah jalan, malaikat rahmat, malaikat azab berebut nak ambil roh dia. Malaikat maut dah cabut dah. Siapa nak ni? Malaikat rahmat kata aku. Azab kata aku.
Malaikat rahmat kata, akulah yang ambil sebab dia dah bertaubat. Malaikat azab kata, aku kena ambil sebab dia bunuh 100 orang dah, dan dia tak pernah buat apa-apa kebaikan pun, aku nak ambil. Allah Ta'ala punyalah rahmat, kasih saya. Dia hantar satu malaikat lain jadi referee. Dia kata kat bumi yang dia nak pergi bumi baik ni, wahai bumi baik, dekatkan kamu dengan mayat. Wahai bumi yang tidak baik, jauhkan kamu, jarakkan kamu. Datang malaikat jadi referee. Gini, Tuhan suruh aku jadi referee, Tuhan suruh aku sukat. Mayat ni dekat dengan bumi yang baik ke, atau bumi yang dia tinggalkan yang tak baik, yang dia bunuh 1 orang? Sukat-sukat dekat bumi baik, dia jadi hak milik malaikat rahmat. Kenapa jiwa kita tidak ada sifat rahmat, kasih sayang? Dah bercerai lah. Let bygone be bygone, kata nenek saya lah, ya. Yang lepas tu lepaslah, bina hidup baru, insya-Allah tuan-tuan, ya. Kita bimbang satu, ingat kata Nabi, ya, kita buka aib orang, Allah buka aib kita dunia dan akhirat. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita dunia dan akhirat. Ingat, itu akhlak, mulut dengan kemaluan. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita betulkan akhlak kita sempena Januari 2020 ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan menjadi manusia yang hebat di dunia dan juga mendapat syurga yang paling tinggi pada hari akhirat nanti sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.